Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung lagi kuliah santai kita pada hari ini. Jadi hari ini saya just nak kongsikan sikit mengenai satu penyakit, yang mana penyakit ni adalah penyakit yang bukan penyakit fizikal, tetapi kesan dia tu boleh membawa kepada efek yang tak baik pada diri kita. Jadi apakah penyakit itu? Penyakit itu adalah tentang penyakit hasad dan juga penyakit ain. Jadi apa penyakit hasad ni dan apa penyakit ain ni? Jom kita tengok. Jadi dari sudut bahasa, hasad bermaksud mengupas ataupun mengikis sesuatu. Jadi apabila seseorang tu ada hasad dalam diri dia tu, ia bagaikan dia mengupas sedikit demi sedikit keimanan dia. Bagaikan contoh, kalau keimanan kita dia macam bawang, dia bagaikan kita kupas sedikit demi sedikit keimanan kita, sehinggalah keimanan kita tu menjadi sangat-sangat nipis. Juga bermaksud kita ni tidak puas hati ataupun cemburu, iri hati kepada nikmat yang ada pada orang lain. Dan kalau kita kaitkan, hasad ni bagaikan kita ni nak kikis setiap nikmat yang ada pada orang lain tu, supaya nikmat tu tak ada pada dia. Maksudnya kalau nikmat tu tak dapat pada kita, biarlah nikmat tu hilang ataupun terkikis daripada orang yang dihasadkan itu. Maksudnya kalau kita panggil hasad dengki lah. Yang mana sifat hasad ini berasal daripada jiwa yang kotor lagi sakit, yang mana tidak suka kepada kelebihan ataupun nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang itu. Jadi sebab dia rasa tak puas hati, ini yang menyebabkan dia ada hasad, dan hasad ini membuka pintu kepada syaitan untuk turut sama mengganggu kehidupan kedua-dua manusia ni, sama ada orang yang menghasad ataupun orang yang dihasad. Jadi apakah kesan dia? InsyaAllah nanti kita akan tengok satu persatu. Jadi apakah rukun-rukun yang terjadinya hasad ni? Tadi kita kata pasal hasad dan juga ain. Untuk kali ini saya bincangkan tentang hasad dulu. InsyaAllah untuk next punya video kita akan bincangkan tentang penyakit ain lah. Setiap benda ada rukun dia. Kita kata solat ada rukun dia, iman ada rukun dia, Islam ada rukun dia, hasad juga ada rukun dia. Okey baik, rukun hasad terbagi kepada 5. Yang pertama, takdir Allah Ta'ala. Kita kena yakin setiap apa yang berlaku atas muka bumi ni semuanya adalah takdir Allah Ta'ala. Akan tetapi setiap apa yang berlaku tu berkaitan juga dengan usaha ikhtiar kita, yang mana Allah kurniakan kepada kita satu jiwa yang mana Allah amanahkan kepada kita untuk jaga jiwa itu dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi tengok bagaimana cara kita gunakan jiwa itu. Jadi pertama sekali, akidah kita kena yakin setiap apa yang berlaku adalah takdir Allah Ta'ala dengan ikhtiar daripada kita. Nombor 2, adanya nikmat, yang mana nikmat ni menjadi pencetus kepada timbulnya hasad ini. Yang mana nikmat ini adanya pada orang lain tetapi tidak ada kepada tubuh si penghasad itu. Kelebihan, jawatan, setiap benda-benda kurniaan Allah Ta'ala bagi kepada orang itu tapi tidak ada pada dia. Jadi ini salah satu rukun hasad, yang mana adanya nikmat pada seseorang. Yang ketiga, hasad ini disertai dengan jiwa, yang mana jiwa yang sakit, jiwa yang kotor menyebabkan terjadinya hasad itu. Tanpa jiwa yang sakit ataupun jiwa yang kotor tidak akan berlaku hasad itu. Jangan tipulah kata saya ni hasad tapi hati saya baik. Tidak. Hasad ini terjadi apabila adanya hati dan juga jiwa yang kotor. Yang keempat, adanya perkataan ataupun penulisan yang dikeluarkan. Contohnya, bila kita tidak puas hati dengan seseorang ataupun kita kata, "Bapalah tak ada nikmat kepada aku." Kalaulah nikmat hilang pada orang itu, maksudnya kita kata-kata benda-benda negatif kepada nikmat yang ada pada seseorang itu. Sama ada kita kata ataupun kita tulis. Yang kelima, hasad ini berlaku apabila adanya campur tangan ataupun pengaruh daripada jin dan juga syaitan. Maksudnya bila kita ada sifat hasad, seperti mana kita kata tadi, dia telah membuka pintu kepada syaitan untuk memecah belahkan antara umat manusia. Maksudnya memecah belahkan penghasad itu dengan orang yang dihasad. Jadi ini adalah rukun-rukun hasad yang perlu ada untuk terjadinya sesuatu hasad itu. Jadi kita tertanya-tanya, adakah hasad itu, maksudnya kalau kita iri hati dengan orang itu, boleh membawa kesan kepada dia? Jawapannya, ya, memang ada kesan kepada dia. Malah ada kitab-kitab yang menerangkan secara panjang lebar mengenai penyakit hasad ini. Antara kesan dan juga pengaruh utama bagi penyakit hasad ini adalah, pertamanya, orang yang kena hasad itu, mangsa hasad itu, dia akan terasa sakit pada bahagian fizikal dia. Pada dia akan jadi lemah, dia akan jadi sakit, dia akan jadi lesu, tidak ada selera makan, akan jadi lemau dan sebagainya. Maksudnya fizikal dia tu menerima kesan yang negatif. Tubuh dia tu akan jadi dapat rasa sesuatu yang negatif pada diri dia. Tapi apabila dia pergi cek di hospital, di klinik ataupun sebagainya, tidak ada apa-apa sakit pada diri dia. Akan tetapi bagi orang yang kena hasad itu, dia akan rasa sakit itu. Itu kesan fizikal kepada orang yang kena hasad. Yang kedua, orang yang dihasad itu, mangsa hasad itu, rezeki dia akan makin lama makin berkurang secara tidak langsung. Maksudnya apabila tubuh dia tu rasa negatif, setiap kelakuan-kelakuan dia tu akan menjadi tidak aktif. Menyebabkan dia ni dapat mempengaruhi juga dengan cara kerja dia, menyebabkan rezeki dia tu makin lama makin kurang. Nak buat kerja ni tak boleh, nak buat kerja ni tak boleh, nak buat kerja ni tak mampu, otak tak dapat nak fikirkan sesuatu yang baru. Maksudnya
keadaan dia tu akan jadi makin lama makin lemah. Dan yang ketiga, bagi orang yang kena penyakit hasad ini, hubungan sosial dia dengan orang lain akan jadi semakin gosok. Maksudnya dia ni akan jadi murung, jadi depres, suka menyendiri, tiba-tiba rasa sedih, tiba-tiba rasa serabut, risau, emosi dia akan jadi tak stabil. Ini adalah antara kesal-kesal bagi penyakit hasad ini. Jadi bagi kita orang di luar sana, ramai yang tidak tahu tentang efek kepada penyakit hasad ni. Kita ingat ke hasad ni adalah benda yang biasa-biasa, macam orang tak puas hati dengan kita, orang tak puas hati apa yang ada pada kita, itu tak akan bagi efek pada kita. Tak, dalam kitab ataupun para ulama telah menyebut bagi hasad ini dia ada efek dia kepada diri orang yang terkena hasad itu. Jadi disebabkan itulah kita ni jangan terlalu suka untuk menayang-nayangkan nikmat apa yang ada pada diri kita ni. Maksudnya kita suka tunjuk pada orang. Cukup hanya sekadar kita rasa syukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Kita rasa bahagia dan kita kongsikan dengan orang lain. Bukan untuk menunjuk, kita untuk kongsikan. Contoh, kita ada rezeki yang lebih, kita kongsikan dengan jiran-jiran kita. Kita kongsikan dengan mak ayah kita. Kita kongsikan dengan adik-beradik kita. Itu lebih baik daripada kita post di media-media sosial. Hari ni kita dapat ini, hari ni kita beli kereta baru, hari ni kita ada rumah baru. Memang niat kita adalah untuk share kegembiraan kita. Tapi kita kena ingat, di dalam ratusan mata-mata yang memerhatikan kita, tidak semua orang tengok benda tu dalam jiwa yang baik. Memang kita tak boleh kawal jiwa orang lain, tapi kita kena ingat efek dia tu tetap akan sampai pada kita sebagai orang yang kena hasad dia tu. Jadi bukan salah untuk kita share kegembiraan kita, share tentang kebahagiaan family kita, sharekan tentang kejayaan bisnes kita di dalam media-media sosial, ataupun kita bercerita kepada orang-orang ramai, tetapi jangan keterlaluan, sebab ini boleh mengundang campur tangan syaitan dan efek dia tu boleh sampai kepada diri kita. Jadi bagaimana cara untuk kita benteng diri kita ataupun kita nak merawat diri kita apabila kita ni telah terkena, sama ada dengan sengaja ataupun tidak sengaja, kita telah terkena penyakit hasad ini? Bagaimana untuk kita benteng? Yang pertama, sentiasa melazimi 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Paling kurang pun 19 kali satu hari. Ini adalah ilmu daripada ustaz-ustaz yang banyak menghadapi penyakit hasad ini. Sebab penyakit hasad ni dia kena ubati, dia tak ada di hospital ubat dia. Jadi sama ada kita ubat sendiri ataupun kita jumpa dengan pakar-pakar tentang penyakit hasad ni lah. Yang kedua, kita boleh melazimi ruqyah diri kita ni dengan ayat-ayat ataupun doa-doa yang ada kena mengena dengan hasad ini. Adalah beberapa ayat Quran yang kita boleh amalkan dari diri kita sendiri, dan kita boleh ruqyah diri kita sendiri bagi menghilangkan penyakit hasad ini. Dan amalkan doa perlindungan daripada hasad ain ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Maksudnya, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada syaitan-syaitan dan juga binatang-binatang berbisa, dan juga daripada seluruh pandangan-pandangan yang jahat, yang penyakit ain lah, yang mana kita akan bincangkan nanti. Dan seterusnya, banyakkan berselawat pada baginda Nabi SAW, yang mana di dalam selawat itu penuh dengan khasiat, penuh dengan perlindungan, penuh dengan bentengan diri kita daripada segala kejahatan daripada manusia dan juga bangsa jin, insya-Allah. Semoga video ini bermanfaat untuk semua, dan sharekan video ini kepada lebih ramai orang, insya-Allah. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.